Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi pada malam ini. Mudah-mudahan majlis ilmu yang dibawakan kepada anda di mana sahaja anda berada, sama ada anda mengikuti melalui streaman audio Zoom ataupun juga Facebook yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baik, malam ini insya-Allah kita akan berbicara berkenaan dengan ayat surah An-Nisa ayat 43. Dalam siri wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita dah memasuki siri ke-23 dan dengan tajuk pada malam ini bersuci menurut syariat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa sekali lagi memanggil atau menyeru orang yang beriman dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, tapi kali ini dengan larangan la taqrabus salata. Okey, kita baca terjemahan dia tuan-tuan. La taqrabus salata, jangan kamu menghampiri solat atau jangan kamu mendekati solat, yakni mengerjakannya. Wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan sukara, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wala junuban, dan janganlah pula sedang kamu dalam keadaan berjunub ataupun berhadas besar, illa, melainkan atau kecuali abiri sabilin, kamu hendak melintas sahaja, melalui sahaja, hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi, bersuci. Wa in kuntum marda, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, dan sekiranya in kuntum marda, kamu sakit, au ala safarin, ataupun sedang dalam perjalanan atau musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau salah seorang antara kamu yang datang dari tempat buang air, au lamastumun nisa, ataupun kamu bersentuh atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, dan tidak ada air, kemudian kamu tidak mendapat air, yakni untuk mandi atau berwuduk, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum sa'idan thayyiba, dengan tanah yakni debu yang suci, wamsahu biwujuhikum wa aydikum, maka sapulah muka kamu, sapukanlah ke muka kamu, wa aydikum, dan kedua tangan kamu,
Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana afuwan ghafura, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik. Apa yang kita dapati tuan-tuan di sini? Bila kita baca ayat Quran dan juga terjemahan, insya-Allah dan alhamdulillah kita dapati selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang beriman, pertama, jangan kamu menghampiri solat. Kan, jangan kamu, kalau dalam bahasa mudah dululah kita ambil yang simple supaya kita dapat tangkap apa yang nak dimaksudkan. Jangan kamu solat ataupun jangan kamu menghampiri solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, maknanya tak tahu apa yang kamu baca dalam solat tadi. Yang kedua ialah wala junuban illa abiri sabilin, dan juga janganlah kamu sedang kamu dalam keadaan berhadas besar, melainkan nak melintah sahaja sehingga kamu mandi. Dan kalau ada yang sakit ataupun yang musafir ataupun juga datang daripada tempat buang air besar, ataupun juga yang keempat ialah menyentuh wanita, dan kamu tidak dapati air ataupun tak ada air, maka kena bertayamum dengan debu tanah, dan caranya adalah wamsahu bi wujuhikum, sapu muka dan tangan, dan Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik. Yang pertama ialah hubungan dengan ayat yang terdahulu. Kan? Hubungan dengan ayat yang terdahulu ni, apabila kita baca kelompok-kelompok ayat ni, kita akan dapati misalnya dalam ayat 36 surah An-Nisa ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan manusia supaya beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Ini kita maklum tak kan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada manusia, beribadahlah kamu dan jangan sekali-kali mensyirikkan dia tak, tanpa mempersekutukannya, ataupun sebahagian orang menyebut menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berakhlak mulia terhadap siapa? Ibu bapa, kaum kerabat, sama ada yang jauh yang dekat, anak yatim dan pihak atau orang yang memerlukan bantuan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia daripada menunaikan solat, kan kena baca sampai habis. Dalam keadaan mabuk, kerana solat itu adalah ibadah yang mengeratkan hubungan manusia dengan Allah, dan dia merupakan terjemahan ataupun manifestasi ibadah yang diperintahkan dalam ayat 36 yang terdahulu. Ini ayat dia. Kan, wa'budullaha, sembahlah Allah ataupun beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu mensyirikkannya, yakni Allah itu, dengan sesuatu pun. Janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Wabil walidaini ihsana. Okey, habis frasa pertama, masuk frasa kedua, dan hendaklah berbuat baik kepada ihsana, kepada ibu bapa, bil walidaini ihsana, dan juga kaum kerabat dekat dan jauh, wal yatama, anak-anak yatim, orang miskin, wal jari zil qurba, wal jari lil junubi, was sahibi bil jambi wa ibn sabil. Jadi orang miskin, jiran tetangga yang dekat yang jauh, dan kemudian rakan sejawat ataupun sekerja, wa ibn sabil, orang musafir, wa ma malakat aymanukum, dan juga orang yang ataupun kamu hamba yang kamu miliki. Hari ini kita sudah tidak ada sistem perhambaan. Innallaha, dan sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak suka kepada man kana mukhtalan fakhura, kepada orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan diri. Jadi poin pertama sini ialah yang paling penting, wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali mensyirikkannya dengan apa jua sekalipun. Kan, sebagaimana yang saya telah sebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, golongan musyrikin Makkah, mengapa mereka dipanggil atau disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai musyrikin? Sebab mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan pada masa yang sama mereka juga percaya minta kepada berhala, kan, yang mereka buat sendiri tak, yang ada di sekeliling Kaabah pada masa jahiliah tersebut. Kan? Baik, apakah sebab
penurunan ayat 43 surah An-Nisa ini. Kalau kita buka kitab tafsir, kita akan dapati beberapa sebab penurunan ayat ini, antaranya seperti hadis-hadis riwayat dalam Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i dan sebagainya yang meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ini dia sediakan makan dan minum. Maknanya diajak orang menyediakan makanan, minuman kepada kami. Lalu dia berjemputlah kami makan dan minum arak. Dan masa tu kan arak ni belum diharamkan lagi. Yang kita maklum tak tuan-tuan bahawa ada 4 tahap pengharaman khamar ini, arak kan. Jadi lalu kami makan dan minum. Kami mengambil makanan dan minuman tersebut, termasuklah arak yang dihidangkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Jadi jangan salah faham tak. Kadang-kadang orang dia dengar hujung, biar betul kan sahabat menghidangkan arak. Betul lah, kerana pengharaman belum turun lagi. Kan? Baik, kemudian tiba waktu solat, mereka pun tolaklah aku, kata Ali bin Abi Talib ini kan ke depan untuk jadi makmum. Lalu aku membacalah surah Al-Kautsar. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, betul. Kan biasa kalau yang betul ialah la a'budu ma ta'budun. Kan? Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Jadi terbalik tak? A'budu, aku sembah, ma ta'budun. Kan? Jadi aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan wa nahnu na'budu ma ta'budu, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan kepala yang mabuk, yang pening kan. Jadi begitulah, dan atas dasar itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ada dalam kitab-kitab tafsir juga, seperti kitab tafsir Ibnu Katsir dan seumpamanya, bahawa ayat ini diturunkan. Peristiwa Abdul Rahman bin Auf jemput Sayyidina Ali ini kan untuk makan minumlah di rumah dia dan dihidangkan arak, berlaku sebelum ayat pengharaman khamar itu diturunkan, iaitu ayat 219 surah Al-Baqarah. Kan? Baik. Yang kedua ialah Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir juga ada meriwayatkan dari Ali bin Abu Talib juga, kata dia ayat ini diturunkan mengenai orang musafir yang berlaku hadas besar. Yang pertama tadi, bab nak solat. Yang kedua ialah orang musafir bila berlaku hadas besar yang dalam perjalanan. Lalu dia bertayamum dan dia solat. Kan? Yang ketiga ialah riwayat Ibnu Mardawih dari Al-Asla' bin Shuraik, kata dia aku mengendarai, maknanya naik unta Nabi ni kan, tiba-tiba berlaku hadas besar kepada aku. Berlaku hadas besar ni kalau bahasa kita panggil wet dream lah, mimpi keluar mani kan. Mungkin dalam keadaan yang terlalu penat, biasanya begitulah kan. Jadi dalam keadaan yang terlalu penat, tidur, keluar mani dan berlakunya hadas besar. Kan? Bukannya berlakunya hubungan kelamin, biasanya tidak macam itulah. Dia dalam keadaan yang sebegitu. Baik. Pada malam yang sejuk, aku bimbang, kata Asla' ni, kalau aku mandi, kokoklah aku ni mati ataupun sakit berat. Sebab apa? Sebab cuaca yang terlalu ekstrim ataupun sejuk. Lalu dia pun beritahulah Nabi SAW dan ayat ini diturunkan. Baik. Sementara itu dalam riwayat dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah ni, dia cerita satu malam kami keluar dalam satu perjalanan bersama-sama dengan Nabi SAW. Apabila tiba di satu tempat yang bernama Al-Baida, ataupun juga disebut sebagai Zatul Jaish. Zatul Jaish, tiba-tiba rantai leher Aisyah ni jatuh tercicir. Orang perempuan tak? Biasalah. Lalu Nabi cari, dan juga sahabat-sahabat pada masa itu pun cari kan, bersama-sama dengan Nabi, sedangkan mereka tak ada air. Lalu
ayat berkenaan dengan tayamum diturunkan dan mereka pun bertayamum. Baik, Usaid bin Hudair kata dia merupakan salah seorang nakib ataupun ketua. Baik, peristiwa ini membawa barakah ataupun keberkatan kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha, kerana nama Aisyah ini dibersihkan oleh Al-Quran daripada tuduhan yang tidak berasas sama sekali. Baik, dalam cerita ini saya nak balik semula kepada yang ini. Contohnya yang musafir, kan? Jadi walaupun dalam sebab nuzul ni kita mengambil dari sudut fiqh, saya ada maklumkan juga kepada pelajar-pelajar lah sebelum PKP ni, biasanya sebahagian daripada pelajar ada buat aktiviti kalau jungle trekking itu normal lah kan, yang jenis panjat gunung, panjat bukit ni, tak kan? Jadi saya katakan bahawa okey, biasa bila aktiviti sebegini pelajar dibekalkan dengan sebotol air kan, yang berapa, yang 1 liter kan, 1 liter barangkali lah, 1 liter. Jadi air itu untuk minum, kan, dan tengok keadaan okey, naik bukit itu bila. Baik, katakan naik pada waktu pagi lah, kita kata selepas daripada subuh, kan, walaupun sebahagian tempat memang naik pada sebelum subuh untuk nak tengok, nak lihat matahari naik. Dia ada setengah tempat lah kan. Jadi kalau dekat dengan tempat saya ni di Bukit Broga ni, taklah jauh, dalam 10 km lah kot. Jadi ada yang panjat untuk nak lihat matahari naik kan. Dan kami pun pernah sampai ke sana. Bukit ni rendah yalah kan, tidaklah tinggi. Baik, kami naik lepas subuh, so tidak ada masalah. Dan kalau bukit-bukit yang lain lah kan, jadi dengan apa keadaan badai yang penat, bakal travel jauh kan, kita ni misalnya kita daripada Lembah Kelang nak naik bukit di mana, Gunung Ledang lah kata dak, 3 jam travel kan, dari bukit sampai Tangkak, kemudian nak panjat lagi beberapa jam mungkin ke Penatan. Akhirnya terlena sekejap, okey, wet dream. Wet dream tadi tu bagaimana? Nak selesai masalah. Kan? Samalah isu ini. Jadi nak mandi, tak ada air. Kan? Hanya ada air minuman yang dibekalkan dalam mineral, botol mineral saja. Maka mungkin boleh guna kaedah bertayamum. Kan? Bertayamum, walaupun bertayamum sebab apa? Bukan nak solat pun, sebab waktu pagi. Kan, ada pro and con lah. Kalau dia ada ilmu, bermakna walaupun bukan dalam keadaan yang solat, sebab sama ada boleh musafir ke kan, itu pun ada pro and con juga ni. Tengok ulama bahas wajar tak wajar musafir, wajar tak wajar solat jamak qasar untuk nak tengok bola. Kan, misal kata kita nak pergi ke Pulau Pinang lah, kita daripada Lembah Kelang, kita nak pergi ke Pulau Pinang, nak pergi ke lautan, nak tengok perlawanan bola sepak contohnya. Jadi ulama bincang. Cuma kita tak nak bincang yang tu, kita nak angkat ataupun kita nak highlight antara isunya ialah bila berlaku wet dream sebegitu kan, air yang ada very limited, maknanya boleh bertayamum sahaja untuk mengangkat hadas kan. Dan bila dah turun ke bawah ni, pandai-pandailah cari kan, pandai-pandailah cari, maknanya cari biasanya surau ke, masjid ke, ataupun petrol pump lah kan. Ini cerita sebelum PKP. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, balik pada cerita kita di sini. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa ayat 43 surah An-Nisa ini diturunkan mengenai 2 peristiwa lah. Pertama, pengharaman arak. Yang kedua ialah peristiwa kehabisan air, kehabisan bekalan air dalam musafir. Kita fahamlah kan, sebab orang dulu-dulu dia travel kan, dia travel okey, dalam tempoh yang berapa lama, 2 minggu ke. Bayangkan tuan-tuan, kalau dari Mekah ke dari Madinah ke Mekah kan, nak pergi buat umrah, ada kita travel dengan bas berapa jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam kan. Berhenti di R&R Arak ni, Masya Allah, terkejut tengok tak. Baik, jadi ada air tengah jalan kan. Zaman dulu bawa air, bawa bekal lah kan.
Jadi berbekal bila dah habis air, kan? Tu. Jadi ayat ini menurut kebanyakan ulama, ayat ini diturunkan dalam perang Bani Al-Mustaliq ataupun juga Al-Muraisi'. Ghazwatul Muraisi' yang berlaku pada bulan Syaban tahun ke-5 Hijrah. Ada juga pandangan yang kata dia berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, tapi kebanyakannya menyebut pada tahun ke-5 Hijrah. Isu peristiwa inilah. Baik, Al-Muraisi' ini nama sebuah sungai kawasan Kudaik kepada Sahih dan berada dalam kawasan Madinah. Kalau perhati tengok, kita tengok betul saat lagi. Okay, jarak Al-Muraisi' ini dari pantai lebih kuranglah 80 km dan berlakunya peperangan Bani Ghazwah Bani Mustaliq lah, Mustaliq di sini. Baik, kalau tuan-tuan perhati tengok betul. Ini Madinah. Kan? Ini Madinah, ini Quba. Kemudian biasa kalau kita pergi umrah lah. Biasa kita pergi umrah. Ini Badar. Yang tak pergi luar kawasan yang kita pergi ialah Uhud, kan, pasal dia berada di Madinah. Ini Yambuk pun tempat yang tidak masuk dalam package umrah, kan. Kemudian ada Jufah, ada Khuza'ah, bawah ni lagi. Ini Abwa, tempat ibu Nabi yang bernama Aminah, kan, di Semadi, kan. Kemudian ni kawasan Bani Mustaliq. Ni Usfan. Kemudian di sini ni yang dikatakan tempat tadilah lebih kurang ni Wadi Qudaik, lebih kurang 80 km ke tepi laut. Baik, kemudian di sini adalah Makkah. Ini sekadar tunjuk betul lah secara ringkas. Baik. Masuk perbincangan ayat 9:37 malam. Ayat ini menjadi asas kepada solat. Dalam solat kita kena tahu apa yang kita sebutkan. Malah dalam sudut pandang hukum mazhab kita pun mesti baca, kan, telinga kita dengar. Yang tu satu. Yang kedua ialah kita kena tahu apa yang kita baca dah. Kena tahu, dapat bezakanlah selain daripada surah Al-Fatihah. Macam tadilah orang duk cerita, kan, imam baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, duk dari saya ketak keluar tak habis-habis, duk pusing dah. Baik, sehingga makmum tegur, kan, lakum dinukum waliyadin, taramari kah? Kan, ini orang bakjuk saja, kan, tapi mungkin ada dalam kalangan sebagai imam lah, wallahu a'lam. Baik, oleh kerana itu larangan dalam ayat ini amat penting, iaitu jangan mabuk semasa solat dan juga jangan solat dalam keadaan mabuk. Dan ayat ini, tuan-tuan, jangan kita salah faham. Saya pernah dengar satu ceramah, kan, saya pun rasa saya ulang balik cari awal. Takut-takut saya ni silap sebab tak boleh kita nak judge dan tidak berlaku adil kepada penceramah tadi. Kan, kalau kita dengar di hujung tak, maknanya kalau dia terangkan tentang ayat yang kita bincangkan ini, kan, jangan kamu solat, maknanya boleh minum arak sebelum solat asalkan jangan mabuk, kan. Itu ada ayat yang stages dan ada pengharamannya. Ayat ini walaupun masih ada tetapi hukumnya telah dihapuskan. Kan, tak boleh pakai dah hukum dia. Ada orang dia jumpa, okey, dia kata ini boleh, kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jangan kamu solat dalam keadaan mabuk. Bermakna nak minum boleh. Kan? Sedangkan dia tidak faham tahap pengharaman arak tadi. Baik, Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsir dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala larang orang mukmin solat dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan seseorang tidak sedar apa yang dia ucapkan. Dan Allah juga mengharamkan mendekati tempat-tempat solat, yakni masjid, bagi orang yang berhadas. Dua isu. Pertama ialah tegahan solat dalam keadaan mabuk. Yang kedua ialah mengharamkan mendekati orang yang masjid kepada orang yang berhadas besar, kecuali dia lalu satu pintu ke pintu yang lain tanpa tinggal ataupun duduk di dalamnya. Baik.
Uh, hal ini sebelum pengharaman arak, sebagaimana ada disebutkan dalam hadis yang dibincangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 209 dahulu, kan, tapi kita tidak bincang ayat ini. Insya-Allah ada ayat berkenaan dengan mereka bertanya kepadamu yas'alunaka tentang sesuatu. Jadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, mereka bertanya, Allah jawab tak? Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi, ayat ini tuan-tuan. Baik. Kita masuk kepada perbincangan frasa yang pertama, suruhan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah. Jangan kamu menghampiri solat, yakni mengerjakannya sedangkan kamu dalam keadaan sukara, mabuk. Sukara ni sakaratul maut, kan? Mabuk nak mati. Berada dalam keadaan tidak sedar, kan? Mungkin dalam keadaan yang tuhuyuh hayang, kan? Para peningkapa ke. Jadi hatta ta'lamu, sehingga kamu tahu ma taqulun, apa yang kamu kata, apa yang kamu ucapkan. Sehingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan. Baik. Isu-isu dalam ayat ini. Terdapat 3 isu utama dalam ayat ini, tuan-tuan. Pertama, larangan solat dalam keadaan mabuk. Yang kedua ialah larangan solat ketika masih berhadas besar. Dan yang ketiga ialah isunya harus bertayamum bagi mereka yang ada keuzuran. Mereka yang ada keuzuran, dan juga di hujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan kaifiat atau tata cara bagaimana bertayamum. Baik, isu pertama, larangan solat dalam keadaan mabuk. Larangan solat dalam keadaan mabuk. Ayat ini melarang orang yang beriman solat dalam keadaan mabuk sehingga mereka tidak sedar apa yang dibaca ketika solat. Dan ulama tafsir ada 2 pandangan tentang isu ini, iaitu isu larangan menghampiri solat. Menghampiri solat, wala taqrabu. Makna di sini ni kalau kita perhalusi, kan, mendekati solat pun dilarang, apatah lagi solat. Ibarat kata macam itulah, mendekati solat itu pun dilarang, apatah lagi solat. Baik, 2 pandangan tadi. Yang pertama ialah jangan kamu mendirikan solat ketika dalam keadaan mabuk. Tafsiran ini merupakan pendapat kebanyakan ahli tafsir. Kenapa dia? Kerana perkataan solat dengan tafsiran maknanya bagi mereka yang membawa maksud yang sebenar, iaitu solat itu solatlah. Kan? Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala kata wala taqrabus solata wa antum sukara, jangan kamu menghampiri solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, dan solat ditafsirkan dengan makna yang asal, solat adalah solat. Sebab kita maklum perkataan solat ada 3 makna dak, sekurang-kurangnya ada 3 makna. Makna yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Tak. Yang kedua ialah selawat sejahtera, yang mendoakan kesejahteraan. Yang ketiganya ialah doa, kan? 3. Baik. Jadi bagi golongan pertama, pendapat pertama, solat yang betul lah, solat yang ada rukun, solat seperti qiyam, rukuk, sujud dan sebagainya. Yang kedua ialah jangan kamu mendekati masjid. Jadi wala taqrabus solah, jangan kamu menghampiri solah. Solah yang dimaksudkan di situ ialah musalla, tempat sembahyang, tempat solat. Jangan kamu mendekati tempat solat. Tempat solat orang Arab dipanggil masjid, kita je panggil surau dak, kan? Jadi tempat yang dikhaskan untuk solat ketika kamu berada dalam keadaan hadas besar. Kalau yang tadi itu, okey, mabuk. Yang keduanya ialah kalau yang berhadas besar ini tak boleh. Tidak boleh lalu
Dia isunya kalau orang lelaki rasa tak ada masalah kot. Kan ada masalah. Biasanya tidak berlaku lah kan, walaupun ada kan, mungkin lah. Tapi biasanya dia melibatkan wanita kan yang datang haid dah kan. Jadi ini pun juga ada isu pro dan kontra. Ada yang pandangan ulama, sebahagian pandangan ulama kontemporari mengharuskan wanita ni bukan lalulah maknanya duduk, adalah justifikasi dia. Baik, jadi balik pada yang ini, pandangan yang kedua ialah jangan kamu mendekati masjid ataupun tempat yang dikhaskan untuk solat ketika kamu berada dalam keadaan hadas besar kecuali lalu ataupun lintas tanpa berhenti. Maknanya masuk pintu A, keluar pintu B. Kan? Sebab apa, mungkin ada hajat tertentu. Kalau hanya sekadar masuk saja tak boleh. Kan? Jadi tidak boleh. Jadi timbullah isu. Yang kalau di kampus ni ada program-program yang melibatkan mahasiswi kan, projek contohlah kata dulu-dulu ada di kampus kemah ibadah. Jadi budak-budak perempuan ni tanya macam mana kami ni yang uzur ni boleh tak boleh kan. Okey, duduk di anjung masjid kan, ada pula golongan human right kan, hak asasi manusia, mana boleh kan. Jadi seolah-olah ada diskriminasi kan. Yang ni okey, spesies duduk dalam, satu lagi spesies duduk luar kan. Jadi diskriminasi kerana mereka tadi itu uzur. Ini bagi Muslim lah punya program. Baik, jadi tanpa kamu berhenti dalamnya. Ini merupakan tafsiran Imam Syafi'i, Ibn Abbas dan lain-lain. Baik. Dan perkataan solat dan hujah mereka ialah kerana perkataan solat ada juga dengan makna tempat kan. Wa sholawatun wa masajidu. Jadi ada disebutkan dalam suratul Hajj, maknanya solat dan masjid dan rumah-rumah ibadah kaum Yahudi dan juga masajid. Jadi merujuk kepada makna masjid. Ya, merujuk kepada makna masjid, ada pandangan lah begitu. Baik. Dan tafsiran dengan erti ini, dengan maksud ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, illa abiri sabilin, kecuali kamu nak melintas tanpa henti. Kan? Jadi lantaran daripada perbezaan tafsiran ini, mereka juga berbeza melintas dalam masjid bagi mereka yang berhadas besar kan, dan kita tidak bincang secara ni lah detail hukum ini. Jadi kita ambil biasanya yang kita pegang ialah yang tadi bermakna boleh lalu melintas saja kan, tapi tak boleh berhenti kan. Dan hari ini pun ada juga tengok kepada keadaan lah, mungkin mereka boleh berpegang kepada pandangan Syafi'iyah ataupun juga luar daripada mazhab Syafi'i atas sebab-sebab yang tertentulah. Baik, yang kedua, larangan solat ketika masih berhadas besar. Jadi dalam konteks semasa yang clear, orang lelaki clear kan, orang perempuan dalam keadaan hadas besar ni yang isu haid satu hal. Baik, keperluan bersuci dari kotoran badan dan jiwa boleh disempurnakan dengan wuduk dan mandi. Kan? Dan dengan wuduk dan mandi ini melayakkan seorang Islam, seorang Muslim untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berurusan ataupun berinteraksi sesama orang Islam. Maka dari sinilah datangnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan daripada ayat tadi, wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Dan juga tidak kepada orang yang berjunub dalam keadaan berhadas besar, illa abiri sabil, kecuali nak menyeberang kan, nak melintas saja sehingga mereka mandi. Kita hari ini mungkin benda tak berlaku ataupun jarang-jaranglah, tengok kepada keadaan dan suasana. Baik, orang yang berhadas besar dilarang solat. Ini kita maklum. Orang yang berhadas besar dilarang solat. Okey. Atau masuk berhenti. Masuk maknanya masuk saja,
kan? Boleh lalu tak berhenti. Ini maksud masuk berhenti dalam masjid. Okey, ini dilarang. Orang berhadap besar ni dibenarkan masuk masjid melalui pintu untuk keluar melalui pintu lain. Bab kata tadilah masuk pintu A, keluar pintu B. Kalau masuk pintu A, keluar pintu A, macam mana Ustaz? Apa sebab dia nak masuk? Apa tujuan? Kan? Apa tujuan? Yang ini tengok kepada tujuan juga. Baik, sehingga dia selesai mandi ataupun selesai tayamum. Menggantikan mandi wajib lah kita panggil. Kalau tak ada air, sama ada ketika musafir ataupun ketika bermukim. Ketika musafir ataupun ketika bermukim. Okey, ulama berbeza pandangan mengenai orang yang berhadas ni melintas dalam masjid ni. Perbezaan ini disebabkan pentafsiran mengenai erti solat dalam ayat 43. Surah An-Nisa, ayat yang kita bacakan tadi, sama ada membawa maksud solat ataupun tempat ibadah. Masjid lah. Justru pendapat pertama tidak menunjukkan haram orang yang berhadas duduk dalam masjid, tetapi larangannya ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada sebenarnya hadis dia, dan pendapat kedua pula menyatakan haram hukumnya kepada orang yang berhadas besar duduk dalam masjid, kan? Dia boleh masuk kecuali melintas sahaja. So kita nak pegang yang mana tuan-tuan? Terpulanglah dah kita ambil pendapat yang sederhana, kita berailah, dan sebab tidak ada faedah pun. Baik, isunya ialah surau. Kan, kalau surau tempat kita ni macam mana? Muslimat buat program ni. Program Muslimat di surau. Nak pula kenalah ustazah yang penceramah ni datang bulan. Macam mana nak buat? Ataupun dia kena pilih hari yang dia memang clear. Satu. Yang keduanya, jawatan kuasa pun sama juga. Okay, kan? Dia kena berlaku jujur lah. Kena ketua Muslimat ke setiausaha apa dia panggil helwi, kan? Dia kata okey, saya uzur tak boleh attend program ni. Itu pun jadi isu, kan? Sebab sebahagian kita okey kata tak apa, ni surau bukan masjid. Sebenarnya bagi kita ni surau masjid itu samalah, cuma dari sudut apa kita kata kefahaman Jabatan Agama ni, surau dan masjid ni dia tidak sama. Sebab kalau berstatus masjid bermakna ada solat tahiyat masjid di surau. Jangan baca solat tahiyat surau, kan? Kerana surau itu sebenarnya panggilan orang Melayu. Dari sudut istilahnya dia adalah masjid sebab dia didirikan solat 5 waktu sehari semalam dan boleh niat iktikaf. Ini ada pro dan kontra, kan? Dan duk bincang-bincang pun tak tahulah sampai bila. Kan? Jadi terpulanglah kepada masing-masing. Kalau saya kata okay, kita menerima konsep surau itu adalah masjid kerana dia dibina bukan tujuan yang lain, dan dia dibina itu memang permanent. Dan apatah lagi tanah surau itu memang dah diwakafkan kepada pihak jabatan ataupun majlis agama Islam negeri. Biasanya macam itulah, kan? Jadi bermakna dia tidak buat untuk lain. Dia berbeza dengan musalla. Musalla di tempat kerja kita ke di mana ke, dia boleh berpindah, tukar. Kan? Berbeza dengan surau, memang telah pun digazetkan. Tanah tadi okey seluar berapa-berapa, dah ada dah clear, black and white. So, cuma panggilan orang Melayu surau. Kalau bagi saya, okey boleh diniatkan tahiyatul masjid walaupun status surau, dan juga boleh iktikaf dalamnya. Dan bila kita masuk surau, samalah seperti kita masuk masjid, ertinya kena menjaga segala adab, kan, dan tata cara dia. Dan ada pro and con lah. Habis orang perempuan masuk tu yang haid dan sebagainya, mungkin mereka mengambil pandangan yang kedua, iaitu pandangan yang mengharuskan orang perempuan ini yang uzur tadi itu, kan, untuk berada atas dasar atas isu ataupun perkara-perkara tertentulah. Ini ada pandangan
daripada sebahagian sarjana semasa hari ini. Baik. Ada juga pendapat yang agak kontroversi. Saya tanya sahabat saya bila syariah. Kerana tak tahulah dia kata kerana orang dulu ni ibarat gini lah, kalau pakai pek tu takut menitis. Tak munasabah, tapi saya ingat ke jawapan. Wallahualam. Itu rasa-rasa tak perlulah diangkat ataupun disebutkan. Baik. Yang ketiganya tuan-tuan, lepas daripada yang ini, yang ketiganya ialah keharusan bertayamum bagi mereka yang uzur, kan, dan cara-cara bertayamum. Baik, bagi mereka yang sedang berada dalam keadaan hadas besar dan tak mampu mandi, kan, disebabkan tak ada air ataupun pelbagai masyakoh yang tertentulah, biasanya tak ada air, kan, sesuai dengan latar belakang masyarakat Arab, dan kita pun tengok keadaan juga. Baik, sedangkan mereka nak solat, okay, kan, nak solat, atau mereka berada dalam masjid untuk tujuan iktikaf, maka ayat ini mengecualikan mereka dari kewajipan tadi. Sambungan ayat dalam ayat 43 ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi, wa in kuntum marda, sekiranya kamu tu sakit, au ala safarin, ataupun sedang musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, ataupun datang daripada tempat buang air, au lamastumun nisa, ataupun kamu pegang wanita, pegang perempuan, bersentuh perempuan, falam tajidu ma'a, dan kamu tidak dapati adanya air, yakni untuk yang inilah, untuk sama ada mandi hadas ataupun juga berwuduk, sama ada mandi hadas ataupun untuk berwuduk. Yang mandi hadasnya, okey, mana tadi? Kalau marda, berwuduk tak? Ataupun juga orang sakit, mungkin boleh berlaku, kan? Tiba-tiba wet dream, so duduk dalam hospital, kan? Duduk dalam hospital, macam mana? Nak bangun tak boleh. So bolehlah orang sakit tadi tu bertayamum, ataupun yang isu musafir, ataupun juga daripada buang air besar, ataupun juga ngakak dia lah tu. ini kita tengok sekejap lagi. Yang boleh nak bagi juga ni, yang boleh bagi. Kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi ataupun wuduk, maka adalah kamu bertayamum, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kan, tayamum dengan tanah debu yang suci, famsahu bi wujuhikum wa aydikum, sapulah muka dan dua tangan kamu. Dua tangan maknanya tapak tanganlah. Ayat ini menjelaskan sebab-sebab keharusan bertayamum. Pertama, sakit yang tidak mengizinkan menggunakan air untuk bersuci. Yang ni kita maklum tak? Orang aksiden, contohlah kata, kan, berbalu, kan, simin tangan tak, kan, anggota wuduk lah. Kalau anggota yang tidak wuduk tak ada isu, kan. Misal kata biasanya lengan lah, kan, lengan ke tangan ke, kan. Jadi maka haruslah dia bertayamum. Bertayamum ni kita juga maklum, kalau dia tak boleh buat untuk dia, kan, maknanya si penjaga tadi, kan, tolong tayamumkan untuk dia. Dah macam wuduk lah, kan. Kalau tak boleh untuk berwuduk bagi diri sendiri, dah uzur ni, orang lain terpaksa, tolong jiruskan air, kan, untuk si sakit tadi berwuduk dah. Bertayamum pun samalah, kan. Baik. Yang kedua ialah musafir yang diberikan keharusan untuk bertayamum. Baik. Sebelum itu ialah sakit yang diharuskan bertayamum menurut pendapat yang sahih. Ini masuk dalam yang masih lagi yang pertama. Di sisi Imam Syafi'i ialah sakit yang dibimbangi mati. Jika dia guna air dibimbangi, boleh rosak, binasa lah, kan,
anggota badan dia. Contoh ginilah kan, tangan ke kaki ke, kalau dia basuh tadi tu boleh membawa mudarat sampai kepada sampai kepada tahap nak mati. Kan? Ataupun juga melanjutkan tempoh sakit dia. Kan? Jadi misalnya orang-orang yang luka lah kan, bila luka ni kita maklum tak kan, bila luka hari ni kita balut bakul lah kot kan. Jadi kalau yang tak balut ni tengok kepada keadaan, kalau yang boleh membawa kepada lambatnya sembuh, maka diharuskan untuk si pesakit tadi bertayamum. Baik. Amru bin Al-As bertayamum apabila dia bimbang membinasakan dirinya akibat menggunakan air pada musim sejuk. Kan? Saya ada pengalaman. Kan? Pengalaman duduk di Mesir satu hari. Kami ni dua beradik di rumah ni di Madinah Nas. Kemudian saya ni jadi esko Pamram, esko persatuan. Jadi ada satu hari ni saya tidur di hostel sebab persatuan dia ada sediakan satu bilik untuk esko. Kan, bilik 212. Kan. Jadi kebetulan malam tu pula musim sejuk, wet drink. Nak balik ke Hayu Sabik ni setengah jam bas. Macam mana? Betul hari tu ada urusan apa? Jadi nak tawakal Allah kan. Kerja antara kerja yang tak pernah dia buat ialah mandi dalam keadaan yang ialah air pahit sejuk kan. Memang ketat-ketat betul. Nak kata apa? Kalau betul lah kata, nama dah mandi wajib. Kalau tak wajib aku tak mandi dah. Kan, sebab musim sejuk memang jaranglah, biasa budak-budak kita dan kami pun 3 hari 4 hari sekali ataupun seminggu sekali mandi. Ini perkara biasa. Jadi nak itu tu terpaksa. Jadi bab kata Amru bin As tadilah, dia bertayamum bila dia risau boleh membinasakan diri dia apabila menggunakan air pada musim sejuk kan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suruh dia mengulangi semula ataupun mandi sebagaimana hukum asalnya. Kan? Jadi sebab dia tayamum. Patutnya kalau dah ada air itu mandi, bermakna dah kira sah dah, okey dah kan. Proceed. Baik. Yang keduanya ialah musafir yang diberikan keharusan untuk bertayamum. Menurut jumhur ulama, mereka yang kehabisan ataupun yang tak ada air ni diharuskan sama ada perjalanan tadi itu jarak jauh, jarak dekat. Dan bagaimana nak tentukan jarak jauh, jarak dekat ni? Sebahagian ulama kata tayamum diharuskan bagi musafir yang jarak jauh, yang jarak perjalanannya mengharuskan qasar solat sahaja. Hari ini berlaku ke tidak? Hari ini kebiasaannya kita ambil satu penanda aras yang standard lah. Walaupun di sana ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tentang berapa kilometer. Ada yang kata 81, 82, 90 kan, lebih kurang macam itulah. So terpulang pada masing-masing. Yang nak selamat ambillah jarak yang paling banyaklah berapa? 90 ke? Kan, supaya dah kira selamat dah kan. Bermakna bila kita travel lah ke mana, katakan ke dari Kuala Lumpur ke Melaka kan, berapa kilo, mungkin 150 ke Aikro lah, 150 kilo, dah lebih dah kan. Ke Alur Gajah misalnya, cukup ke tidak? Jadi jarak tadi itu apabila dah melepasi 2 marhalah, maka pandangan yang ini boleh tayamum, boleh tayamum. Baik. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat diharuskan sama ada waktu musafir ataupun waktu bermukim. Bagi Imam Ahmad ni. Sementara imam kita, Imam Syafi'i, tayamum tidak harus bagi orang bermukim yang sihat tubuh badan kecuali jika dibimbangi berlaku mudarat. Kan, berlaku
mudarat. Okey, saya ni kena penyakit sekian. Contohlah kata ada orang ni penyakit sekian, dia tak boleh kena air, kan? Tak boleh kena air, tak apalah, tayamum, kan? Tayamum sahaja. Kalau jadi hibrid macam mana? Boleh tak ustaz nak hibrid ni? Tempat yang tak boleh kena air tu kita dak lah yang kena. Contohlah kata okey lengan lah. Tak, lengan ni kan duduk terbuka macam ni, kan? Jadi tangan tu boleh, kan? Tangan tu boleh. Kemudian bila nak berkumur boleh, nak basuh lengan tak boleh. So macam mana? Apakah nak berwuduk dan memang tempat ni tak boleh kena air? Kalau saya okey tak apalah, kan? Tak boleh nak dilalukan walaupun sedikit, kan? Kalau dah dia faham atas rasa ilmu, bermakna okeylah. Tapi dia masih lagi berwuduk, cuma atas dasar keuzuran tempat yang tak boleh kena air tadi itu ada perbezaan pandangan lah. Jadi sama ada nak berpegang, nak berwuduk ataupun juga mengambil rukhsah kedua iaitu bertayamum, kan? Baik. Kemudian jika berlaku tak ada air ataupun dibimbangi luput waktu solat, bagi orang yang belum mandi lagi ni misalnya, harus bagi dia tayamum, kan? Sama ada dia sihat ke dia sakit ke, dan dia solat, dan solat tadi tidak perlu diulangi, kan? Tak perlu diulangi. Okey, settle. Kemudian ada hadis Nabi SAW. Baik, yang ketiganya ialah tak ada air ketika bermukim. Kita dalam keadaan hari ni contohlah, macam mana tuan-tuan? Hari ni kalau orang yang jenis ambil mudah, kan? Bila dah berlaku di misalnya di Lembah Kelang lah, di Selangor lah, di Ulu Langat misalnya tak, kan? Tak ada air. 3 hari tak ada air. Macam mana? Air simpan pun tak ada. Tapi biasanya kita ada, let's say kita kata dah memang betul-betul tak ada, habis, kan? Tinggal air minum sahaja, kan? Jadi ketika bermukim duduk rumah kita ni, kan? Jadi nak maghrib dah ni, asal tak solat lagi ni. Agak-agaknya macam mana? Kan? Dah tak ada dah nak pergi keluar, pergi ke mana pun, pergi ke kedai-kedai apa semua pun, air pun dah sold out dah ke. Kan? Contohlah. Jadi bermakna ada keharusan untuk orang tadi itu tayamum, kan, berdasarkan firman Allah Taala ni, auja'a ahadu minkum minal ghaid, ataupun salah seorang antara kamu yang datang daripada tempat buang air. Dan perkataan au di sini membawa erti dan, dihubungkan dengan sakit dan musafir pada pertengahan ayat. Dan ada juga dalil daripada hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Juhaim Ibn Harith bin As-Simmah. Dia kata aqbalan Nabi SAW min nahwi bi'rin Jamal bin nahwi bi'rin Jamal falaqiyahu rajulun fasallama alaihi falam yurad alaihi Nabi hatta aqbala 'ala al-jidar famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Rasulullah SAW menuju ke arah Bi'ri Jamal, nama tempat. Lalu baginda ditemui seorang lelaki, dan lelaki tadi itu bagi salam. Nabi tak jawab sehingga Nabi menuju ke dinding, kan? Lalu sapu muka dan kedua tangannya, yakni Nabi bertayamum. Lepas itulah barulah Nabi SAW jawab salam. Jadi ayat dan hadis ini menunjukkan sebab yang mengharuskan tayamum di sini ialah hadas, bukannya musafir ataupun sakit. Hadas bukannya musafir ataupun sakit. Oleh itu tayamum harus dilakukan juga dalam keadaan bermukim. Dalam keadaan bermukim kalau tidak ada air. Justru kita hari ni bila dah Sabah kata tak ada air, kan? Tempat saya pun ada baru ni, bulan lepas ke 3 hari. 3 hari tapi air air tangki ada. So air tangki ada, tidak ada masalah. Kita kena prepare, dan biasanya juga
pihak pengurus air dia akan maklumkan kan lebih awal lagi akan gangguan bekalan air. Jadi kita sedia in case lah yang luar jangka. Bila luar jangka bermakna kita dah memang betul-betul tidak ada air setelah kita cari semua, maka bolehlah menggunakan kaedah iaitu bertayamum. Kan? Bertayamum. Walaupun jarang berlaku dah. Okey, yang keempat ialah mula masah. Mula masah daripada perkataan la masah, sentuh. Kan, sentuh. Ayat ini memang antara ayat yang top ni. Batal tidak wuduk ni. Aula mastumun nisa ataupun kamu menyentuh perempuan. Seorang itu diharuskan bertayamum bila tak ada air untuk bersuci apabila bersentuh kulit wanita menurut mazhab Syafi'i ataupun juga bersetubuh menurut mazhab Abu Hanifah. Kan? Jadi harus bertayamum bila tidak ada air. Kan? Maknanya yang menyentuh kulit wanita bagi mazhab Syafi'i batal wuduk. Bagi mazhab Hanafi menyentuh wanita maknanya isterinya tidak batal wuduk. Kerana mereka menterjemahkan ataupun memahami perkataan la masa atau la mastumun nisa, iaitu kamu menyetubuhi an-nisa, yakni isteri-isteri kamu. Kan? Jadi berlakunya hubungan kelamin barulah membatalkan wuduk dan dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas besar, kalau tidak kan cukuplah sekadar maknanya tidak berhadas besar dan boleh bertayamum. Baik, perbezaan ini berpunca dari pentafsiran perkataan la masa atau la mastumun nisa, sama ada dia membawa makna sentuh ataupun setubuh. Kan? Isu ni sebab saya kata tadilah, kan. Jadi ada orang berpandangan bahawa dia berpegang kepada pandangan Ibn Abbas, kan, yang mentafsirkan la masa atau la mastumun nisa ini kepada hubungan kelamin. Jadi bermakna kalau menyentuh isteri itu tidak membatalkan wuduk. Terpulanglah, kan? Dan dalam mazhab Syafi'i dia kata batal. Kedua pendapat ini adalah pendapat ataupun merupakan pandangan atau mazhab yang boleh diterima kerana mula masah di sini boleh dipakai untuk kedua-dua makna tadi. So terpulanglah kepada masing-masing, kan? Terpulanglah kepada masing-masing ikut ilmu dan keyakinan masing-masing. Baik, kemudian tata cara tayamum. Tata cara tayamum ini sini jelas faiza falam tajidu ma'a, kalau kamu dapat tak ada air, maka tayamumlah su'idan thayyiba, dengan tanah debu yang suci. Baik, tayamum menurut syarak ialah sapu muka dan tangan dengan debu tanah. Isu debu ni pun satu hal lagi, kan? Satu hal lagi ni, pelbagai pandangan. Macam mana tuan-tuan? Duduk dalam kapal terbang ni, duduk depan kita di seat ni, kan? Seat kita ni nak pergi ke tandas, kan? Kalau semua nak pergi ke tandas, nak balik umrah ni, contohlah nak kan balik umrah, kan, nak pergi ke tandas tu sebab pramugari ataupun pihak cabin crew tak benar, kan, menggunakan tandas ni untuk berwuduk dan sebagainya, pasal apa? Dia akan basah kuyuk dak lencun. Tu pandai-pandailah. Kalau saya nasihatkan, okey, bawa spray je. Kan, spray yang botol kecil tu, kan. Bawa spray je lah pada tempat duduk kita. Dan kita pun tahu bila kita naik flight, misalnya, bagi orang yang travel ke mana sahaja, dia tahu masuk waktu dengan aku ni subuh ni atas flight. Subuh atas flight. Kalau waktu lain tu mungkin kita boleh tengoklah sampai bila-bila, terutama yang risau ialah waktu subuh sebab dia singkat sangat, dan apatah lagi kalau dia perjalanan balik daripada Europe ke Malaysia, ada kan, sekejap saja, kan. Jadi nak kena be prepare. Pukul 4 ke kita boleh agak subuh ni atas Thailand ni, kan, Laut Andaman contoh. Jadi kita kena prepare sebenarnya. Kalau tidak, berada dalam keadaan berdosa lah selamanya.
hari ni semua kita tahu dan kita boleh dapatkan maklumat. Betul tak? Situ je. Kita boleh dapatkan maklumat, okey, flight kita dijangka tiba pukul berapa, kalau ada transit pukul berapa local time, kan, suhu berapa darjah lah, semua kita boleh tahu. Takkanlah bab-bab mengenai dengan solat ini kita tak boleh ambil kisah ataupun peduli. Kan? Kalau pihak cabin crew tak benarkan kita, okey, tak apalah, saya dah ada spray tadi, kan, spray ni habis macam mana ustaz? Kan tak boleh naik, tak boleh bawa. Okey, bila sampai ni, kan, jadi isilah dalam botol tu, kan, isilah air dalam botol tadi tu. Okey, aduk pak duduk, kan, selesai masalah. Untuk nak tayamum, sebab ni ada pandangan ni di seat depan ni, itu bukan debu tanah, kan. Lepas tu pula debu yang orang buat ni untuk jual ni pun tak bawa. Kan? Baik, penggunaan debu tanah yang bersih harus untuk tujuan tayamum kerana dia ada dua hikmah. Okay, kita tambah sikit lagi 10-16. Yang pertama ialah untuk nak didik hati supaya sentiasa tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan rasa hina. Bila kita guna debu tanah ni, tempel ambil dah kata tak, kan, debu tanah ini sebagai tanda ataupun lambang, bukan lambang ni, lambang ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan nak ibadah kepada Allah ni, kan, hinanya kita ni ambil debu ni, kan, ambil debu yang ada lah. Baik, yang kedua ialah tepukan debu dan mengenakan pada muka dan tangan ini menjadi sebagai bahan pengawal yang bertindak untuk membunuh kuman dan hama yang ada pada badan. Ini perlukan kepada kajian saintifik lah, membuktikan betul ataupun tidak. Kan? Baik. Tayamum dengan debu sekalipun mengambil tempat air, namun tata caranya sebagaimana yang disebutkan di sini. Namun famsahu biwujuhikum wa aydikum, sapulah muka dan tangan. Dan anggota yang ditayamumkan tadi ialah muka dan tangan, dua tapak tangan dengan mengenakan dua kali tepuk. Pertama, kan, ke muka, dan tepuk yang kedua ialah ke tangan sampai ke siku. Kan? Baik. Kemudian ayat ini juga diakhiri dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menegaskan bahawa Allah ini Maha Pemaaf. Pasal apa? Tengok kepada tiga isu yang dibincangkan tadi, kan, dalam keadaan nak solat dalam keadaan mabuk, kemudian dalam keadaan berhadas, kan. Kemudian Allah ini pemaaf dan sentiasa bagi rukhsah ataupun kelonggaran kepada hamba dia untuk menunaikan ibadah tanpa memberat dan menyusahkannya, kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan orang yang ada uzur menggunakan air, maka mereka boleh bertayamum. Sebab solat tidak ada galang ganti. Nanti aku sembuh, kan, duduk hospital lah kata tak, kan, duduk hospital 10 hari, maka 10 hari tak solat. Kan? Tak solat. Benda ni berlaku. Macam mana? Benda ni berlaku. Kan? Sebab tidak ada kesedaran ataupun juga jenis tak berapa kisah. Kan? Kecuali yang betul uzur. Kan? Saya, maknanya kita kata passion tadi tu, okey, dia jenis-jenis sakit, kan, perlukan kepada orang lain yang angkat dia, maka dia kena buat, kena ada usaha lah. Kalau tidak ada, bermakna dia tak boleh nak bangun dan tak boleh nak berwuduk atau bertayamum. Bergantung kepada keadaan. Jadi dia kena ada ilmu dan saudara dia ataupun waris dia juga kena ada ilmu. Nak harapkan kepada petugas hospital, memang mereka tak ambil kisah lah, mana yang betul lah, kan, bukan kata soal tidak cana, tapi mereka lebih fokuskan kepada bidang tugas mereka untuk nak menguruskan pasien yang pelbagai lagi. Jadi
betapa indahnya kita dapati ajaran Islam ini mempermudahkan kepada orang yang uzur. Bab kata bila kita musafir kan ada kelonggaran untuk menghimpun dan memendekkan solat tak. Yang zuhur dengan jamak takdim atau jamak takhir, yang 4 jadi 2. 3 tak boleh. Baik, kesimpulan dasarkan kepada ayat yang kita bincangkan secara ringkasnya pada malam ini, 3 poin utama dapat kita ambil. Pertama, larangan solat dalam keadaan mabuk. Hari ini pun tidaklah, maknanya ayat ini walaupun masih ada, telah pun didelete, diangkat hukumnya. Kan hukumnya sudah tidak terpakai lagi. Dan yang kedua ialah larangan solat ketika masih berhadas besar, sekalipun tidak ada air, maka ada alternatifnya iaitu bertayamum menggantikan mandi wajib. Menggantikan mandi wajib. Baik, kalau berhadas kecil, maknanya berhadas biasa tak ada wuduk lah. Nak solat, samalah kan. Kalau tidak ada air, kita boleh bertayamum. Dan harus bertayamum kepada orang yang uzur, dan cara-cara bertayamum disebutkan dalam ayat tadi. Jadi jelas bahawa Islam adalah agama yang cukup mudah bila kita faham. Kan? Bukannya agama yang cukup menyusahkan. Sebab ada orang bila dia travel kan, dia tak solat. Bila dia tanya kan mengapa? Dia kata susahlah, lecehlah kan, terutama orang perempuan. Saya pun tak tahulah macam mana, mungkin juga sebab dia terutama buat pakaian yang nak ranggi ke nak apa ke, okay, nak solat kena tukar pakai dulu. Sedangkan pakaian wanita yang menepati aurat ialah pakaian tadi itu boleh digunakan untuk solat. Macam kita orang lelaki kan nak solat, saya satu hari nak pergi ke mana, Mesir ke Turki, tak ingat. Solat di airport. Solat di airport ni saya hampa kok je. Kan? Hampa kok saja, okey, solat. Saya tidak solat di musalla lah kan, tepi gate kan, gate berapa tak ingat lah. Jadi solat situ je lah. Kan? Mungkin orang tengok pedulikan lah. Maknanya boleh lah kan. Maknanya kan tak perlu kata nak tukar kain plakat, bukan zaman kita remaja dulu. Kan? Jadi kita faham bahawa ibadah dalam Islam ini cukup mudah, dan kalau ada kelonggaran yang diberikan tadi, manfaatkanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Kan? Baik, jadi saya kira sekadar itulah untuk pada malam ini. Dah lebih masa dah. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengikuti majlis ilmu yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia saban hari, siang dan malam. Dan bolehlah yang nak bagi sumbangan itu menghulurkan sumbangan pada akaun yang tertera. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan sunnatul